Dan untuk maklumat lanjut mengenai perkara ini, kami bersama Duta Mark Sivers, bekas Duta Amerika Syarikat ke Oman. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam siaran ini. Sejauh mana pentingnya langkah yang diambil oleh UAE ini dan mengapa ia berlaku sekarang? Ya, selamat malam dan seronok dapat bersama I24 sekali lagi. Saya melihat langkah ini dilakukan seiring dengan Amerika Syarikat. Kempen tekanan ekonomi yang bukan sahaja memperhebat sekatan ke atas pelabuhan Iran dan mengekang penjualan minyak mereka ke Timur Jauh, tetapi juga langkah-langkah kewangan. Usaha untuk menutup atau perdagangan mata wang, khususnya mata wang keras yang mereka bergantung padanya. Dan banyak daripada itu dijalankan sekurang-kurangnya menurut beberapa laporan melalui Dubai. Jadi ini sangat-sangat penting. Dan ia sepatutnya menambah usaha AS untuk memberi tekanan ekonomi yang lebih besar ke atas rejim Iran. Dari segi niat mereka untuk membalas secara ketenteraan atau memperluaskan skop, mari kita lihat apa yang berlaku. Mereka banyak menggertak. Mereka membuat ancaman yang mereka tidak mampu laksanakan. Tetapi, saya rasa ia akan menjadi tindak balas yang amat dahsyat dari pihak Amerika Syarikat jika mereka melakukan beberapa perkara itu. Jadi kita akan lihat. Dengan Iran, nampaknya itulah frasa yang sesuai. Kita akan lihat. Tetapi sejauh mana perkara ini boleh memberi kesan secara langsung kepada ekonomi Iran? Ia digambarkan sebagai satu tamparan hebat. Betul, tidak. Saya rasa memang ia adalah satu tamparan hebat, terutamanya jika diambil bersama dengan semua langkah yang sedang diambil oleh Perbendaharaan AS dan Sekatan Laut oleh Tentera Laut AS. Jadi ini adalah satu lagi bahagiannya. Selain itu, perdagangan dua hala secara langsung sebelum perang antara Iran dan UAE adalah dalam lingkungan puluhan bilion dolar. Saya rasa UAE adalah rakan dagang kedua terbesar mereka selepas China dan semuanya telah terputus. Jadi, saya percaya perkara ini akan memberi kesan yang besar. Dan sejauh mana anda rasa langkah ini mengejutkan? Dan adakah ia boleh secara langsung mengubah perkiraan Iran? Saya rasa kesannya hanya akan kelihatan selepas suatu tempoh. Kita tidak tahu berapa lama ia akan mengambil masa. Saya rasa pada awalnya mungkin Amerika Syarikat. Saya agak terlalu optimistik tentang sejauh mana kesan pemotongan sekatan pelabuhan mereka akan melembutkan pendirian mereka dalam rundingan. Itu tidak berlaku. Tetapi apabila perkara ini berterusan dari masa ke masa, mereka semakin kekurangan sumber. Mereka tidak dapat membayar bil mereka. Mereka tidak dapat membiayai kumpulan proksi mereka. Mereka tidak dapat membayar penjawat awam mereka. Mereka tidak dapat membekalkan petrol kepada orang awam dan mungkin juga elektrik. Jadi mereka benar-benar menghadapi masalah yang sangat serius. Sebaliknya pula, sudah tentu terdapat kesan ke atas pasaran tenaga antarabangsa akibat penutupan selat, rantaian bekalan, Anda tahu, harga minyak dan sebagainya. Jadi, tetapi saya rasa Iran berada dalam kedudukan yang lebih lemah sekarang dari segi pertimbangan kos dan manfaat ekonomi. Jika mereka mahu meningkatkan ketegangan dan kembali kepada operasi ketenteraan, maka itu akan menjadi situasi yang berbeza. Tetapi saya boleh nampak banyak sebab untuk mereka tidak berbuat demikian. Adakah anda fikir kita boleh melihat semacam kesan bola salji berlaku di sini dengan negara-negara Teluk lain bertindak balas dengan cara yang sama atau serupa? Dan adakah itu akan membawa sebarang perubahan dalam hasil atau dalam perkiraan di sini? Baiklah, yang lain anda tahu Arab Saudi adalah pemain besar dan Arab Saudi telah jauh lebih berhati-hati semasa perang dalam urusannya dengan Iran. Saya rasa UAE telah cukup berterus terang dalam menentang tekanan Iran. Arab Saudi juga terdedah kepada serangan puak Houthi ke atas kapal-kapal mereka yang lalui Laut Merah. Di sebelah lain Semenanjung Arab iaitu Bab el-Mandab. Tetapi pada pandangan saya, puak Houthi sama ada tidak mampu atau tidak mahu untuk meneruskan perkara itu. Hanya terdapat beberapa serangan ke atas kapal Arab Saudi dan beberapa serangan ke atas sekutu Arab Saudi di dalam Yaman.
Tetapi perkara itu sebenarnya tidak benar-benar meningkat. Kita akan lihat nanti. Jadi setiap negara Teluk membuat pertimbangan sendiri. Orang Qatar sudah tentu adalah sebahagian daripada proses rundingan apabila terdapat rundingan dan mereka menghargai hubungan atau pertalian mereka dengan Iran. Tetapi usaha mereka tidak menghasilkan sebarang perjanjian yang benar-benar serius. MOU itu runtuh sebenarnya kerana Selat Hormuz. Jadi diplomasi setakat ini belum berjaya. Saya tidak akan meminta anda meramal masa depan di sini. Tetapi adakah anda fikir langkah ini menunjukkan bahawa konflik ini semakin meluas ke arah itu? Konflik ini sebenarnya telah menjadi agak meluas sejak beberapa ketika. Iran telah menyerang sasaran di Jordan. Malah sebelum ni, mereka sekurang-kurangnya telah cuba untuk menyerang Cyprus, saya rasa, dan Turki sekurang-kurangnya sekali. Diego Garcia sekali. Jadi ia adalah konflik yang luas, tetapi terasnya saya rasa tetap antara Amerika Syarikat, negara-negara Teluk dan Israel serta Iran. Dan saya sebenarnya tidak nampak ia akan berkembang melebihi skop itu. Tetapi ia boleh meningkat. Itu memang benar. Saya rasa itu adalah keputusan yang perlu dibuat oleh Iran. Baiklah, Duta Mark Severs, terima kasih banyak kerana bersama kami. Sama-sama, terima kasih.